Okay. Alright, 12.50 kita mulakan. Okay. Right. So, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Yang baru masuk diminta menuliskan menaik nama dan kelas awak dalam ruangan chat. Okay. Untuk cikgu ambil kehadiran. Baik. Sekarang cikgu akan share slide berkenaan tajuk Geografi bab 2. Okey, mana dia? Ni dia. Ada orang bagi cek ke? Alamak. Ni masalah ni ya, tak nampak. Apa ni? Okey, tulis je ya, tulis je nama dengan kelas. Kalau ada kawan yang baru masuk, beritahu mereka, typekan dekat teks tu. Dekat chat tu. Okey, kita mulakan. Okey, so tajuk kita ialah bab 2 peta topografi. Kalau awak lihat peta buku teks awak masa tingkatan 1, dia menunjukkan peta lakar. So peta lakar ni simple je. Awak cuma lukis jalan raya, lukis simbol-simbol kelapa sawit, sawah padi, pertempatan. Ingat geografi jangan sebut rumah, sebut pertempatan. Kemudian ada jambatan dan sebagainya. Very simple. Tapi untuk tingkatan 2, dia akan mula bukan susah, complicated sikit. Dia akan letak lebih banyak benda. Okay? Baik. So kita lihat apa itu peta topografi. Sambil-sambil tu awak boleh semak dalam buku teks awak ya. Okay, yang pertama, apa maksud peta topografi? Okay, yang pertama, peta topografi ni dia menunjukkan keadaan bentuk muka bumi sesebuah kawasan. Baik, dia macam ni. Bila awak lihat bumi tu daripada sudut 45 darjah, jadi awak nampak bukit, awak nampak sungai dalam keadaan 3D dia. Okey, dalam 3 dimensi dia. Awak nampak bukit tu tinggi, awak nampak sungai ni berliku-liku dan sebagainya. Tapi peta topografi ni awak lihat seolah-olah katakan ini permukaan bumi. Okey, kalau awak lihat macam ni dia panggil perspektif. So bila awak lihat daripada udara, awak lihat daripada atas awak pandang ke bawah. Itu ialah peta topografi. So kalau awak pandang daripada atas, awak tak nampak tinggi gunung tu, awak tak nampak tinggi bukit tu. Okey, apa awak nampak ialah daripada atas. Okey, kalau awak pernah naik kapal terbang, awak lihat ke bawah, itu masih lagi pandangan daripada satu sudut tau. Okey, dia kena lihat betul-betul daripada atas. Paling senang, paling simple, awak buka Google Map. Bila awak buka Google Map, awak nampak daripada atas. Okey, keadaan bentuk-bentuk dan sebagainya. Awak nampak daripada atas. Itu ialah maksud peta topografi. Menunjukkan keadaan bentuk muka bumi sesebuah kawasan. Okey, baik. Dalam peta kita guna color. Okey, kalau kita lihat daripada luar, dekat luar sana memang kita nampaklah hijau, coklat dan sebagainya. So, peta topografi kita menggunakan warna. Okey, so dalam peta topografi, dia bukan sekadar gambar. Awak akan nampak garisan-garisan yang melintang dan garisan-garisan yang menegak. Okey, ada melintang, ada menegak. Garisan-garisan inilah yang akan memberitahu kedudukan sesuatu tempat ataupun sesuatu kawasan. Okey, semua ada? Boleh dengar suara cikgu? Kalau boleh tolong klik mikrofon, jawab ya, boleh dengar? Ya. Okey, alright. Sebab cikgu tak nampak awak ya, cikgu nampak presentation cikgu saja. Akil 2C ada? Akil? Akil? Mana dia pergi? Jaga adik ke? Okey, siapa sini boleh beritahu cikgu di mana kita boleh lihat peta topografi dalam sesuatu aplikasi?
Siapa tahu? Aplikasi apa yang kita gunakan untuk melihat peta topografi? Hello? Takkan awak tak pernah try? Google, Google apa? Google Map. Yes, Google Map. Kadang-kadang awak boleh buka Waze. Waze pun boleh nampak. Tapi kalau Waze tu, kalau awak adjust dia, awak nampak daripada sisi. Tapi kalau awak adjust di pandang atas, awak nampak kereta tu tegak daripada atas kan. Dia boleh bergerak-gerak. Selalu awak order food panda kan. Bila awak order food panda, awak nak tengok dekat mana rider tu berada. So, dia akan bagi peta. Okay? Peta tu tunjukkan gambar motosikal, bergerak-gerak semua kan. Awak nampak jalan sahaja. Itu salah satu peta juga, peta topografi tapi bukan yang sebenar. Dia hanya menunjukkan jalan raya dan menunjukkan di mana rider tu berada. Itu sahaja. So kalau peta topografi mesti ada warna, mesti ada beberapa ciri seperti ini. So ciri-ciri peta topografi dia mesti ada tajuk. Dia mesti ada petunjuk. Sorry. Dia mesti ada skala. Minggu lepas kita dah buat skala, nanti cikgu tanya. Kemudian dia mesti ada ciri pandang darat. Okey, baik. Pandang darat ni terbahagi dua. Fizikal, budaya. Jadi kalau orang soalan tanya, apakah ciri-ciri peta topografi? Jangan sebut 5. Dia ada 4 sahaja. Tajuk, petunjuk, skala, ciri pandang darat. Lepas tu baru ciri pandang darat pecah 2, iaitu fizikal dan budaya. Okey, cikgu harap awak ingat lagi apa ciri fizikal, apa ciri budaya. Siapa boleh beritahu cikgu apa ciri fizikal? Apa maksud ciri fizikal? Siapa boleh beritahu? Tadi cikgu nampak Irfan. Irfan 2B. Irfan Johari. Ya, cikgu. Ya. So, apa maksud ciri fizikal? Lupa dah. Apa maksud ciri fizikal? Sorry. Irfan Johari. Dah lupa ke? Apa dia ciri fizikal? Siapa buat dia? Krik. Siapa tahu? Hai. Senyap sunyi. Siapa tahu? Apa dia? Apa dia ciri fizikal? Apa maksud dia? Ciri semula jadi. Betul. Siapa tu? Irsya. Ciri semula jadi. Maksudnya dia terjadi secara semula jadi. Tak ada siapa-siapa buat. Alam yang jadikan dia. Okey. Kalau fizikal secara semula jadi, maka budaya siapa yang buat? Buatan manusia. Betul. Tepat sekali. Buatan manusia. Okey. Ingat ya. Sebab nanti cikgu akan tanya. Apa objeknya? Fizikal atau budaya. Okey. So ingat. Tajuk. Petunjuk, skala. Tajuknya simple. Peta topografi menunjukkan kawasan SMK Taman Medan. Itu tajuk dia. Petunjuk, kotak di bawah. Okey, awak lihat muka surat 19. Cikgu harap awak ada buku teks ya, muka surat 19. Dekat kotak tepi ni, itu petunjuk. So, dia akan beritahu apa yang ada dalam peta tersebut. Okey. Kemudian ada skala. Skala di bawah ini. Okey. Baik. Peta topografi muka surat 19. Skalanya 1:50,000. Minggu lepas cikgu dah ajar dah skala. Skala ni ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Tangan dah keluar dia ni. Ada berapa? 3. Allah. 2. Nampak 3 baru. 3 cikgu tunjuk 2. ni. 2. Ada berapa? 3.
So skala lurus, skala penyata dan pecahan Pecahan wakilan. Ya, pecahan wakilan. Okey, awak lihat peta topografi muka surat 19. Yang mana satu skala ni? Lurus, penyata, pecahan wakilan. Siapa yang ada yang cikgu lupa? Cikgu tak nampak nama awak lah. Iman. Iman. Yes, sir. Yes, Iman. So, skala apa dalam peta topografi ni? Skala lurus, skala penyata, skala pecahan wakilan. Tengok muka surat 19 tu, peta Kuala Krau. Apa skalanya? Apa jenis skalanya? Siapa tahu? Come on, cepat. Siapa tahu? Apa skalanya? Cepat. Apa dia? Siapa tahu? Dia tak ada perkataan skala pun dalam jawapan dia. Pecahan wakilan. Alah, hai nak kena bagi hint macam tu ya. Okey, baik. So dia pecahan wakilan. Ingat lagi cikgu ajar minggu lepas. Satu nisbah berapa ratus ribu sama dengan satu nisbah 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Berapa? Ingat tak? Satu nisbah 100,000. Yes. Satu nisbah 100,000 bermaksud 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Tapi peta ni tulis 1 nisbah 50,000. Jadi 1 sentimeter mewakili berapa? Akil, ingat tak? 1 nisbah 100,000 sama dengan 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Jadi dalam peta 1 nisbah 50,000. Maksudnya 1 sentimeter mewakili, kita dah buat minggu lepas. Come on guys. Siapa tahu tekan 0.5 kilometer. Yes, 0.5 kilometer ataupun kalau awak tulis dalam meter 500 meter. Okay? Alright, next. Okay, cuba tengok chat. Ada tak siapa-siapa yang kata dia tak boleh masuk? Ada tak? Kalau tak ada, cikgu anggap semua dah masuk. Yang baru masuk, sudah. Yang baru masuk, sila tulis nama dan kelas. Okay, cikgu ambil kehadiran nanti. Okay, next. Baik, yang ini penting. Yang ini penting awak kena dengar betul-betul dan fahami. Okay, buka muka surat 19, buku teks. So, dalam peta topografi, cikgu dah kata dia ada garisan melintang, dia ada garisan menegak. Okay, sorry, terbalik. Garisan melintang dan garisan yang menegak. Okay, awak tengok peta muka surat 19, sama juga ada garisan dari Allahu Akbar. Sekejap je ada orang. Ya. Oh ya. Allahu Akbar. Sorry ya, iklan sekejap. Barang Shopee cikgu sampai. Jangan ingat cikgu pun tak ber-Shopee, cikgu Shopee juga. Okey, so balik semula. Apa tadi? Ada garisan melintang, ada garisan menegak. Baik. Garisan yang menegak daripada barat ke timur, itu kita panggil garisan timuran. Sebab garisan itu bergerak daripada
bergerak daripada barat ke timur. Okey? Daripada barat ke timur. So awak tengok di bawah tu, buku teks ni, muka surat 19. So tengok garisan menegak. Ada nombor 28, ada nombor 29, ada garisan nombor 30, garisan 31, garisan 32. So dia bergerak daripada barat peta ke timur peta. Garisan yang menegak tu kita panggil garisan timuran. Okey? Dia bukan daripada bawah ke atas ya. Dia bergerak. Garisan tu kita kira daripada timur, daripada barat ke timur. Faham tak? Faham tak? Faham. Okey, cikgu tak nak awak confuse. Kalau awak confuse, tolong beritahu cikgu dengan cepat ya. Okey. So kalau itu garisan timuran, garisan utaraan pula ialah garisan melintang daripada selatan ke utara. Jangan sebut daripada bawah ke atas. Kita guna mata angin. Daripada selatan ke utara. So awak lihat garisan 51 memanjang tu, melintang. Garisan 52, garisan 53, garisan 54, garisan 55. Okey? Itu ialah garisan timuran dan garisan utaraan. Cikgu harap awak faham ini. Iman, faham tak? Iman? Faham, sir. Okay. Baik, very good. Okay, now, next one. Ini peta cikgu bagi contoh. Okay, awak tengok peta cikgu dalam Google Meet ni. Jangan tengok buku teks. Okay, so, garisan timuran, ni dia. Garisan yang timuran ialah garisan tegak. Ya. So garisan tu tegak. Nampak tak? Ni dia. Warna merah. Okey. So dia menegak. Kita tak sebut daripada atas ke bawah ke atas. Dia menegak daripada barat ke timur. Nombor 11, nombor 12, nombor 13, nombor 14 dan seterusnya sampai habis peta. So ini kita panggil garisan timuran sebab dia dikira daripada barat ke timur. Okey, dan ingat mesti sebut timur dulu baru sebut utaraan. Okey, so itu garisan timuran, sekarang garisan utaraan. Utaraan tu melintang. Yang warna kuning tu. So dia daripada selatan 23, 24, 25 naik ke atas, ke utara, daripada selatan, maka satu kotak tu penuhlah dengan garisan timuran, garisan utaraan. Faham? Okey, dalam periksa, soalan peta topografi akan membawa 15 markah. Okey, ada banyak soalan akan diberi. Kebanyakannya ialah tentang mencari kedudukan. Kalau awak tak faham ini, awak tak dapat cari. Jawapannya memang dah ada dalam peta tu. Tak ada dekat tempat lain. Okay? Dia tak akan tanya luar kotak. Dia tanya dalam kotak tu je. Awak nampak, awak beri jawapan, itulah jawapan dia. Okay? Alright. Next. Itu ialah garisan utaraan. Okey. Baik. Sebelum cikgu terlupa. Okey, sekarang ni kita pergi kepada rujukan grid. So sebelum cikgu ajar rujukan grid, awak tengok muka surat 20 buku teks. Okey, tengok muka surat 20, rujukan grid. Apakah yang dimaksudkan dengan rujukan grid? Apa dia rujukan grid? Kadang-kadang dia tak sebut rujukan grid, disebut RG. So awak kena faham. RG ni ialah, tu kotak pertama tu. Kombinasi antara nilai timuran dengan nilai garisan utaraan pada titik persilangan. Apa benda lah pula ni? Baik, dia bermaksud, okey, di mana garisan itu melintang itu, garisan yang utaraan itu bertemu dengan garisan Allahu Akbar.
cikgu silap. Yang mana garisan timuran itu bertemu dengan garisan utaraan. Tengah-tengah tu, bukan ultraman ya. Yang tengah-tengah tu, yang titik tengah-tengah ni, itu kita panggil titik persilangan. Okey, so kotak itu dipanggil kotak rujukan grid. Contoh. Okey, so macam cikgu nak beritahu tentang Bukit Ria. Bukit Ria tu, di mana duduknya? Awak tak boleh cakap Bukit Ria berada di situ. Boleh ke? Tak boleh. Okey, so awak kena sebut nombor-nombor yang tertentu. Jadi dekat sini dah terkeluar jawapan dia dekat situ. Okey, Bukit Ria ni sebenarnya berada dalam satu kotak. Itu kotak kita panggil kotak rujukan grid. So rujukan grid ni ada dua jenis. 4 angka dan 6 angka. 4 angka sangat senang. Sangat senang. Okey, contoh. Kita nak bagi tahu Bukit Ria. Di mana RG Bukit Ria? Rujukan 4 angka. 6 angka belum lagi. 4 dulu. Okey, kita tengok garisan timuran. Okey. Baik, Bukit Ria tu berada dalam kotak ini. Mana pula cikgu punya mouse? Berada dalam kotak ini. Okey, so dia kira satu kotak ni. Dan kita tengok garisan garisan timuran yang pertama ni 13. Yang kedua 14. Yang ketiga 15. Okey, Bukit Ria berada di sini. Kita lihat kotak penjuru barat daya. Ni nombor 13. So kita ambil titik ni dulu. Tak boleh ambil titik ni. Okey, dia kira titik yang pertama. Okey, so timuran nombor 13. Utaraan, dia berada dalam kotak mana ni? 23, 24, 25. Ingat titik pertama. Sini juga. So, rujukan grid ni, kita ambil kotak ini yang merah, yang Bukit Ria ni. So, pertama kita sebut dulu dua angka timuran, iaitu 1, 3. Lepas tu kita sebut dua angka utaraan, iaitu 2, 3. Jadi, Bukit Ria, rujukan grid ataupun RG 4 angka bagi Bukit Ria ialah 1, 3, 2, 3. Jangan sebut 13, 23. Dia tak ada puluh-puluh dekat sini. Okey, rujukan gridnya ialah 1, 3, 2, 3. Okey, faham tak? Faham tak? Faham. Betul. Haikal. Haikal ke tu? Cikgu dengar macam suara Haikal. Betul ya? Okey. Alright. Cikgu harap awak faham. So ingat. 4 angka sangat senang. 4 nombor je. Yang 2 nombor pertama ialah nombor timuran. 2 nombor kedua ialah nombor utaraan. Very easy. Okey. Ada yang tak faham? Ada yang tak faham? Angkat tangan. Ada orang bagi chat ke? Ada siapa-siapa chat? Okay, alright. Kau tak faham tanya tau. Cikgu tak nampak awak punya chat, ruangan chat sekarang ni. Okay, next. Maka RG 4 angka Bukit Ria ialah 1, 3, 2, 3. Baik. Sekarang kita pergi susah sikit. Kita tengok 6 angka. 6 angka. Kita gunakan yang sama juga. Bukit Ria. Sekarang ni dia dah ada kotak yang besar ni. Kita tak pakai dah. Untuk 6 angka, kita perlu lebih detail. Perlu lebih detail. So, seperti biasa, kita buat. Dapatkan 2 angka timuran dahulu, diikuti dengan 2 angka utaraan. Okey, tadi kita dah dapat 1, 3, 2, 3. So, bila nak buat 6 angka, kita tulis dulu 1, 3, tinggalkan ruang kosong. 2, 3, tinggalkan ruang kosong. So, kita kena cari 2 nombor ni je. Okay? Yang pertama, kedua dan keempat, kelima tak perlu cari. Kita dah tahu dah. 1, 3, 2, 3. Sekarang ni nombor 3 dengan nombor 6. Apa nombor dia? Okey. Tengok slide cikgu. Fahami betul-betul. Kita kena lukis
10 kotak dalam kotak yang besar tu. Ini biasanya bila awak buat pada kertas, awak boleh lukislah gunakan pen pembaris awak. Okey, dapatkan 9 garisan ataupun 10 kotak. Contohnya, kotak 1, kotak 2, kotak 3, 4, 5, 6, 7, 8, Allahu Akbar. 8, 9, 10. So ada 10 kotak-kotak yang halus tu. Itu kotak menegak. Sekarang kotak melintang. Tu dia. 10 juga. Jadi kita dapat kotak yang lebih kecil dalam kotak besar. Okey? Jadi, awak sekarang ni tengok. Kita tengok garisan timuran dulu. So, ini 1, 3. Okey? Kalau kita dapatkan 6 angka, maka ini ialah 130. Ini ialah 131. Ini ialah 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, pergi kepada 140. Ingat 3 angka ya, untuk 6 angka ni sahaja. Okey? Dan melintang garisan utaraan 230, 231, 232, 233. Awak nampak tak cikgu punya mouse ni? 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240. So, setiap kotak yang kita kena cari, kita kena buat macam ni. Okey. Baik. Jelas? Ada tak yang tak faham? Semua faham? Yes, sir. Okey, good. Alright. Kau tak faham tanya tau. Jangan senyap je. Okey. Ada orang. Okey, good. So, selepas kita dah lukis kotak menegak dengan melintang ini, cuba tengok Bukit Ria. Apa titiknya? Di mana dia berada? Nampak tak? Nampak tak cikgu punya mouse ni? Ada kat sini kan? Tengah-tengah ni. Okey? Tengah-tengah ni. Tapi cikgu dah sebut, kita sentiasa cari sudut penjuru barat daya kotak. So, ini, yang paling hampir dengan dia ialah ini. Titik ni. So, apakah RG 6 angka bagi Bukit Ria? Siapa boleh beritahu cikgu? Ni titik ni. 1, 3 berapa? 2, 3 berapa? Siapa boleh beritahu? Bukit Ria. Allah, mau silang. Siapa boleh beritahu? 132, 238. 132, 130, 131, 132. Betul? Okey. 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 238. Yes. Siapa yang jawab tadi tu? Saya. Siapa saya? Haikal. Haikal 2H ya? C. 2C, Haikal 2C. Okey. Very good Haikal. Ya, tepat sekali. 132, itu penting tu. 238. Dalam periksa, nombor 3 dengan nombor 6 ni sangat penting. So, kalau kata macam awak terlebih 1 atau terkurang 1, tetap diterima juga. Tapi kalau terlebih 2, terkurang 2, tak diterima dah. Ini SPM ya, format SPM. So contohnya jawapannya ialah 2, 3, itu dia. 132, 238. Katakanlah awak bagi cikgu nombor 133, 238. Cikgu terima juga sebab dia cuma 1 je perbezaan. Tapi kalau awak bagi cikgu 134, 238. Itu dah salah. Okey? Salah satunya kalau dua-duanya kurang atau lebih 1 saja diterima. Okey? So jawapannya ialah RG 6 angka bagi Bukit Ria ialah 132, 238. Nombornya lebih banyak. Okey, ingat langkah-langkah ni. Nanti cikgu akan bagi video atau slide, awak salin nota tau. Okey, apa dah? Alright. Okey, nampak semua ni? Cikgu nak bagi soalan
awak cari rujukan grid dia. 4 angka ataupun 6 angka. Cikgu ada satu soalan cikgu. Ya, siapa tu? Siapa tu? Saravanan. Saravanan. Ya, Cikgu Saravanan. Thank you cikgu untuk ajar kami. Okey, apa soalannya? Tidak. Just joke cikgu. Cikgu Saravanan. Saja je. Okey, Cikgu Saravanan ni memang suka mengusik, ya. Nanti awak boleh tanya dia juga. Dia pun cikgu geografi. Okey. Okey, sedia. Kita nak cari rujukan grid ni. Siapa tahu? Okey, jangan tak payah cepat-cepat. Awak kira dulu betul-betul. Lepas tu baru beritahu cikgu. Mana soalan cikgu? Okey, soalan yang pertama. Apakah rujukan grid 4 angka? Kita buat 4 angka dulu. Apakah rujukan grid 4 angka bagi sekolah? Cari sekolah, cari kotak besar dia tu, cari RG 4 angka dia. Okey, dapat, sebut nama dan beri jawapan. Okey, ready? Cari sekolah. Ada? Kalau awak tengok dekat laptop, okeylah besar. Kau tengok dekat phone tu kecil lah sikit. Okey, cikgu harap awak nampak. Cikgu buat ni pun dah besar dah dia punya peta tu. Cikgu Saravanan. Oh, Cikgu Saravanan. Apa jawapan dia? Mana Cikgu Saravanan? Hilang dah. Siapa tahu? Apakah rujukan grid 4 angka bagi sekolah? Ya, siapa tu? Cikgu, Ya. soalannya apa? Apakah rujukan 4 grid? Apakah rujukan grid 4 angka bagi sekolah? Sekolah. Sekolah. 15-25 cikgu. Okey, betul ke salah tu? Yang lain-lain, betul ke salah Cikgu Saravanan cakap tu? Siapa tahu? Cikgu Saravanan sebut 15-25. Betul ke salah? 1525. Yes. Jangan sebut belas-belas, puluh-puluh ya. 1525. Very good. Cikgu Saravanan. Maafkan saya cikgu. Tak apa, kita belajar. Okay? Good. Bagus. Anak-anak cikgu ingat apa cikgu sebut. Very good. So, jangan sebut belas-belas ataupun puluh-puluh. 1525. Yes. Baik. Apakah rujukan grid 4 angka bagi... Tengok. Apakah rujukan 4 angka bagi balai polis? Bagi balai polis. Mana balai polis ni? Mana balai polis? Apakah rujukan grid? 1326. Siapa tu? Haikal. Haikal. Very good Haikal. Bagus Haikal ni. Okay. Next. Apakah rujukan grid 4 angka bagi kampung maju? Bagi kampung maju. Mana kampung maju? Mana kampung maju? Ni siapa cikgu dengar bunyi bernafas ni? Cikgu Sarah ke? Oh, Cikgu Saravanan. Bernafas-nafas pula dia dalam mikrofon ni. Nak jawab ke? Kita ada cikgu-cikgu lain tak? Siapa nak cuba? Apakah rujukan grid 4 angka bagi kampung maju? Cari mana kampung maju, cari kotak barat daya, lepas tu itulah titiknya. 1629. Very good. 1629? 1628. Ya, siapa tu? Batrisha. Batrisha. Very good Batrisha.
1628. Very good, very good. Okay, next. Tengok peta. Apakah rujukan grid 4 angka? 4 angka lagi bagi Bukit Damai. Bukit Damai. Mana Bukit Damai? Ingat, BT tu ialah bukit. Awak dah belajar tahun lepas. Bukit Damai. Apa rujukan grid 4 angka bagi Bukit Damai? 1226. 1226. Betul ke? Mana Bukit Damai? Awak cari Bukit Damai, tengok kotak dia, cari penjuru barat daya. Ingat mata angin kita dah belajar, utara, timur, selatan, barat. Mana barat daya? Penjuru tu, itu ialah nombornya. Itulah titik persilangannya. Apa dia? Apakah rujukan grid? Ayah? 1126. Ya, kan senang. 1126. Awak salah satu nombor habis. Dia dah masuk kotak yang seterusnya. Okey, ini soalan terakhir bagi 4 angka. Lepas tu kita buat 6 angka pula. Okey. So, apakah rujukan grid 4 angka bagi jambatan? Mana jambatan? Mana jambatan? Tengok petunjuk kalau tak tahu. Mana jambatan? Okey, apakah rujukan grid 4 angkanya? Siapa tahu? Orang lain ada tak? Cikgu tak nampak lah siapa yang masuk. 1328. 1328. Very good. Siapa tu? Hafiza. Siapa? Hafiza. Hafiza. Terima kasih Hafiza. Yes, tepat sekali. Okey. So 4 angka tak ada problem ya, tak ada masalah kan? Senang je. Now, 6 angka. Dapatkan dia punya garisan utaraan, timuran dulu, lepas tu garisan utaraan. Okey, nak bagi awak senang, cikgu akan ambil benda yang sama juga, tempat yang sama juga, lokasi yang sama, cuma dalam bentuk 6 angka. Okey, so apakah RG 6 angka bagi sekolah? So, sekolah tadi awak dah tahu dah apa rujukan grid 4 angka dia. Sekarang ni asingkan. 2, cikgu nak yang tengah-tengah tu. 3 dengan 6. Salah satu tak apa. Jangan salah 2 garisan. Okay. So, awak dah tahu. Sekolah 1525. Tapi apa nombor 3 dengan nombor 6 dia? Tengok betul-betul. Agak-agak mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Garisan halus-halus tu. Kalau dengan phone tu, ya. 251. 151. 151, 251. Betul? Haikal? Okay, right. Ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Tak ada? Cikgu Sarah ada kat situ lagi tak? Cikgu Sarah Vanan? Oh, Cikgu Sarah Vanan. Kehilang dah. Okey, baik. Awak tengok sekolah, dia tulis SEK titik. Mana tengah-tengah dia? So, awak agak-agak SEK titik. Tengah-tengah tu lah dia punya garisan. Okey? Haikal, tengah-tengah garisan. So, tak mungkin 151. Tengah-tengah dia mana? Dekat-dekat huruf I tu. Jawapan boleh cikgu? Boleh. 153, 252. Yes. So, cikgu dah agak-agak. So, jawapan cikgu ialah 153, 253. Tapi awak bagi 153, 252. Cikgu tetap terima sebab awak cuma beza 1 sahaja. Good. Very good. Dekat-dekat.
Tapi kalau awak bagi 251 tadi, itu salah sebab dah jauh beza ya. Awak tengok dekat mana dia berada. Okay, next one. Balai Polis. Apakah rujukan grid 6 angka bagi Balai Polis? So tadi kita dah dapat 1326. Itu 4 angka. Jadi 6 angka, 13 apa? 26 apa? Agak-agak. Balai Polis tu tengah-tengah. So tengah-tengah Balai Polis ialah titik tu. So apa dia punya 6 angka dia? Ada cikgu-cikgu yang nak cuba? Cikgu Nisa ada? Dengar tadi ada suara tadi. Ada siapa-siapa cikgu nak cuba? Cikgu Sarah ada kelas je. Dah habis dah? Tak join dah? Pelajar-pelajar lain mana cikgu dengan yang sama je? Ada lagi orang lain? Siapa tu? Siapa tu? 135 Ada siapa nak bagi jawapan? 1, 3, 5, 2, 6, 4. Haikal lagi ke tu? Azrin 2B. Siapa bagi? Azrin 2B. Okey. 1, 3, 5, 2, 6, 4. Okey. Jawapan cikgu ialah 1, 3, 6, 2, 6, 4. So awak bagi 1, 3, 5. Boleh cikgu terima. Jawapan awak betul. Okey. Very good. Okey. Next. Yang ketiga. Kampung Maju. Kampung Maju panjang tu. So, perkataan Kampung Maju. Jangan ambil 3 rumah tu. Ambil Kampung Maju, cari mana tengah dia. Itulah titik persilangan. Okey. 6 angka. RG 6 angka bagi Kampung Maju. Cikgu dengar ada orang baru masuk. Siapa baru masuk tulis nama ya. Tulis nama, tulis kelas. So, apakah RG 6 angka bagi Kampung Maju? 163 288. 163 288. Okey. Cikgu nak tanya dulu. Ada lagi tak jawapan lain? Tadi 163 288. Ada lagi tak? Siapa lagi? Come on, cuba. Cuba. Salah tak apa. Kita try. Sebab benda ni awak kena mahir. Sebab tu nama dia kemahiran geografi. Ada lagi jawapan lain? Tadi kawan nak bagi 163 288. Ada tak? Okey, kita teruskanlah. Baik, jawapan cikgu ialah, dengar ya tadi, jawapan cikgu ialah 164 289. Tapi awak cuma kurang satu je. 16, apa tadi awak sebut? 163 163 288. So masing-masing kurang beza cuma satu. So pun cikgu terima. Okay. Next. Bukit Damai. Tengok Bukit Damai. Dia tak jauh tu daripada 260 tu. So dia 26 apa? Dah 260 pula. Daripada 11 tu. Jauh tu. So dia kotak 4 angka 1126. Jadi 11 apa? 26 apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Bagi jawapan. Ada jawapan? Okey, ada jawapan? Siapa tahu?
Apakah rujukan grid 6 angka bagi Bukit Damai? Hello? Ada lagi tak? Hello? Kelas cikgu okey tak? Ada masalah ke? Semua orang ada lagi dalam kelas cikgu? Ada. Okey. Ingatkan dah terkeluar tadi. Okey, apa jawapan dia? Bukit Damai. 166 266. Kenapa pula 16? Kenapa pula 16? Jauhnya. Cikgu Bukit saya nak jawab. Ya. Silakan. Nama. Haikal. Haikal. 115. Okey, Haikal. 115 265. 115. 265. Okey. Haikal, awak cari perkataan dia ya, Bukit Damai. Okey, salah ya. Tengok simbol tu. Simbol segitiga tu. Segitiga yang ada titik tu. Itu ialah simbol, itu ialah Bukit Damai lah tu. Walaupun dia stesen trigonometri, tapi kawasan yang segitiga macam tu, itu ialah puncak dia. So itu dia. Jangan kira perkataan Bukit Damai. Kira stesen trigonometri tu. Okey. Apa rujukan grid 6 angkanya? Saja je cikgu tak bagi tahu tadi. Nak bagi surprise. Tapi kalau awak tengok tadi kan kita buat Bukit Ria pun cikgu kira segitiga tu. Okey, apa dia? Tengok stesen trigonometri. 3 segi tu, titik tengah-tengah. Itu dia. Apakah rujukan grid 6 angka bagi Bukit Damai? 264. 2 112 264. 264. Okey, very good. Cikgu dapat 111 264. Masih lagi diterima. Jawapan awak betul. Very good. Last one. Ni last one ni. Jambatan. Sudah. Jambatan tu mana nak kira? Ingat, tengah-tengah objek. Kalau perkataan, tengah-tengah perkataan. So awak tengok jambatan tu, tengah-tengah jambatan. Awak agak-agak lah, tengah-tengah jambatan kat mana. Okay, apakah rujukan grid 6 angka bagi jambatan? Kira betul-betul. Tengok tu. Guna awak pun jari. Kalau pada kertas senang, awak ada pembaris. Jadi awak boleh guna pembaris, awak boleh tahu, boleh agak dia kat mana dia berada. Tapi sebab ni dalam laptop kan. Kalau awak tengok dengan phone, lagilah halusnya. Okay. So di mana dia berada? Satu 133 287. 133 287. 133? Kenapa 133? 133 tu dah ke kiri sangat tu. Jambatan berada di sebelah kanan. Tengah-tengah jambatan. Siapa tahu? 13 berapa? 28 berapa? Jambatan tu kan tegak macam ni. So dia tengah-tengah tu. 138 283. Yes, tepat dengan cikgu. 138 283. Wow, very good. Awak faham. Okay, so cikgu ucapkan tahniah pada semua yang jawab. Yang tak jawab tak apa, boleh cuba lagi. Nanti bila periksa kita bagi lagi. Now, yang terakhir. Tadi cikgu kata terakhir kan? Ini yang kira terakhir. Okay, cikgu nak awak cari jeti. Mana pula jeti? Tengok petunjuk. Cikgu nak rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka. Jeti. Mana nak kira jeti tu Panjang je. Ini soalan kebat. Macam mana nak kira rujukan grid 4 angka dan 6 angka bagi jeti? Mana jeti?
Ni kalau cikgu tunjuk dekat skrin cikgu. Ni JT tu kat sini. Kat sini. Awak tak nampak lah. Okay. Apa dia? Siapa tahu? Bagi cikgu 4 angka dulu. 1625. Yes. Itu 4 angka bagi JT. 1625. Very easy. 6 angka. 16 berapa? 25 berapa? Okay, cikgu tolong awak ya. Ni kita kira JT yang ini. Tu dia. Tak kira yang jalan raya lebih tu. Kita kira yang hujung tu je. Sebab JT kan dalam atas air. Yang atas tanah tu bukan JT. Okay. So, awak tengok huruf L terbalik tu. Cari tengah-tengah dia. Itulah dia punya 6 angka. 16 berapa? 25 berapa? Apa boleh bagi? 166253. Very good. Tepat sekali. Sama dengan cikgu. 166253. Well done. Wow. Okay. Cikgu harap awak faham topik hari ni. Okay. Untuk yang ini, sebab kalau tengok buku teks awak banyak lagi kan. Ada lagi dekat belakang tu. Tafsir peta. Tafsir peta kita akan buat minggu depan. Ya. Sebab cikgu nak awak betul-betul faham yang ini. Sejam kita ambil masa untuk awak betul-betul faham. Alright. So, sekejap cikgu tutup cikgu punya slide. Mana cikgu punya ni. Stop presenting. Okay. Alright. So, semua-semua faham ya? Semua orang dah tulis nama dah? Tulis nama, tulis kelas? Dah. Okay, good. Baik. Sekarang ni, cikgu akan bagi satu link. Satu link untuk kuis quizzes. Okay, cuba jawabnya. Sekejap, mana link dia? Ni sign. Awak jawab je. Siapa jawab ini, cikgu kira macam dia dah hadir jugalah. Okay, cikgu akan tambah nanti kehadiran dia. Share a link, copy link. Okay, awak tengok dekat ruangan chat. Cikgu akan bagi dekat sini. Link quizzes.com. Itu dia. Alright. So, awak jawab quiz ini. Kemudian, terima kasih sebab dah join kelas cikgu. Siapa yang belum, tuliskan nama. Nanti cikgu akan ambil kehadiran awak. Dan kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Okay? Alright, terima kasih semua. Klik link tu dulu. Bila dah buka, baru awak boleh keluar daripada kelas Google Meet. Okay? Alright.